Ya, itu dia bercerita tentang bagaimana kesan sampingan yang tidak ada yang serius berlaku lah pada mereka yang telah pun mengambil suntikan vaksin. Itu yang berlaku untuk fasa kedua ini. Kita terus saja bersila bersama dengan Encik Ahmad Shahizam Muhammad Sharif, pengarah urusan hospital swasta. Kerana seperti yang dikabarkan tadi, kita tahu yang hospital swasta akan melibatkan pihak mereka untuk sama-sama membantu dalam program imunisasi kebangsaan. Dan kita difahamkan juga bahawa fasa kedua pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan ini telah bermula semalam. Baik. Dan kita akan terus sahaja bersama dengan Encik Ahmad Shahizam Muhammad Sharif. Assalamualaikum Encik Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, baik Encik Ahmad. Kita dimaklumkan bahawa orang ramai boleh mendapatkan maklumat pendaftaran bagi vaksin fasa kedua ini di hospital-hospital swasta. Jadi mungkin Encik Ahmad boleh jelaskan lebih lanjut mengenai perkara ini. Ya, terima kasih. Memang kami di KPJ dengan 28 hospital dan juga klinik-klinik wakaf An-Nur yang kami jalankan sedang giat menjalankan aktiviti berkongsi maklumat berkenaan proses vaksin untuk pelanggan-pelanggan kami dan juga untuk umum. Dan kami juga mengadakan kios-kios di kesemua 28 hospital kami di seluruh negara, di mana setiap pengunjung kalau dia hendak membuat pendaftaran melalui MySejahtera ataupun untuk mengemaskini ataupun untuk update berkenaan dengan pendaftaran mereka boleh datang ke kios kami jika mereka berada di sana. Juga di kios kami ada mengedarkan maklumat dan juga membuat penerangan berkenaan dengan keberkesanan dan juga kepentingan untuk kita sama-sama mendapatkan vaksinasi untuk COVID-19 ni. Jadi memang kita sedang giat membantu dan menyumbang dalam usaha untuk mendapatkan lebih maklumat lanjut berkenaan vaksinasi kepada rakyat umum. Okey, baik. Mungkin Encik Ahmad boleh terangkan kepada kami di Malaysia hari ini antara inisiatif ataupun pendekatan yang dilakukan dalam menarik orang ramai untuk mendapatkan suntikan vaksinasi, kerana kita tahu bahawa sekarang untuk program imunisasi COVID-19 ini kadar kata orang tu penyertaan daripada rakyat Malaysia masih lagi rendah. Jadi mungkin Encik Ahmad telah merangka pelbagai cara untuk menarik orang ramai untuk sama-sama mendapatkan suntikan vaksin ini. Ya, kami di KPJ amat menyokong usaha kerajaan dalam proses menjalankan program imunisasi kebangsaan. Dan seperti yang disebut tadi, kita dalam beberapa cara. Ya. Pertama, kita mengadakan proses menyebarkan maklumat dan berkongsi informasi. Sebenarnya di KPJ, kami memang telah sedia ada menjalankan proses vaksinasi untuk fasa pertama untuk frontliners di swasta. Dan kami telah setakat ini menjalankan hampir 10,000 vaksinasi dalam 10 lokasi hospital kami. Jadi memang kita banyak pengalaman dan kita berkongsi bersama dengan semua kita punya pendaftar yang datang ke kios-kios kami untuk memberikan penjelasan dan juga memberikan apa-apa nasihat jikalau ada kesangsian ataupun kalau ada apa-apa perkara yang perlu kita perjelaskan. Sebenarnya vaksinasi ini memang agak selamat, tidak ada masalah insya-Allah. Dan kebanyakan daripada yang mereka yang datang memang tidak ada apa-apa isu. Jadi kita sendiri lihat, kami pun telah menjalankan proses vaksinasi di 10 hospital kami setakat ini. Dan insya-Allah dalam fasa yang kedua ini kami telah memasukkan lagi 10 lokasi hospital kami. Jadi keseluruhan 20 hospital dari kumpulan KPJ akan bersedia untuk mengadakan aktiviti vaksinasi untuk fasa kedua dan ketiga yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya. Baik, Encik Shahizam, mungkin sebab kita tahu yang bila melibatkan hospital swasta kan, saya ada terbaca tentang surcharge yang dikenakan. Pastinya kita sebagai rakyat ingin mengetahuilah salah satu antara yang kos yang terlibat jika kita ingin ataupun memilih untuk disuntik vaksin di hospital swasta. Bagaimana dengan surcharge yang dikenakan? Mungkin boleh penerangan sikit, Encik Shahizam. Sebenarnya di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PICK yang mana KPJ bekerjasama,
kita tidak ada kita tidak ada membuat apa-apa kos ataupun kita tak charge untuk pesakit ataupun mereka yang divaksinasikan untuk servis tersebut. Bermakna siapa yang diberi temujanji untuk mendapatkan suntikan vaksin di Hospital KPJ di bawah program tersebut tidak perlu membuat apa-apa bayaran. Kita memang buat ni dengan kerajaan, jadi maknanya untuk pesakit ataupun untuk mereka yang disuntik tidak ada apa-apa bayaran, percuma. Baik. Jadi Encik Ahmad Syahizam, bagaimana pula dengan proses pendaftarannya? Okey, kalau sebelum ini kita perlu mendaftar di aplikasi MySejahtera. Jadi adakah kepada mereka yang ingin mendapatkan suntikan vaksin di hospital swasta, mereka boleh mendaftar secara manual dan bagaimana pula prosesnya? Okey. Prosesnya sebenarnya tidak berbeza sebab kita memang menjalankan program vaksinasi ini sekali dengan kerajaan. Bermakna hospital kami yang terlibat akan dikenal pasti melalui MySejahtera. Bermakna untuk semua yang ingin mendaftar, mereka hanya perlu mendaftar seperti biasa. Jadi hanya bila mereka diberi temujanji di mana lokasi untuk mendapatkan vaksinasi itu yang akan diberitahu lokasinya, dan kemungkinan antara satu lokasi yang diberikan adalah di fasiliti kami di KPJ. Jadi bermakna kita memang masuk ke dalam program itu sebagai salah satu daripada pusat vaksinasi, tetapi kita tidak ada saluran khas di mana mereka yang ingin datang ke hospital swasta boleh berbuat demikian. Bermakna kita menggunakan sistem yang sedia ada di bawah MySejahtera yang diselenggarakan oleh kerajaan. Jadi sebagai wakil daripada hospital swasta, secara ringkasnya mungkin harapan Encik Ahmad Syahizam sendiri bagaimana? Harapan kami dari pihak hospital swasta dan juga KPJ adalah untuk mendapatkan seramai yang mungkin rakyat Malaysia untuk pertama mendaftar. Sila daftar melalui MySejahtera. Kalau mereka yang mungkin kurang arif, kalau mungkin ada masalah, boleh dapatkan pertolongan. Ada juga website yang boleh digunakan. Kalau tidak pun datang ke fasiliti hospital swasta seperti KPJ untuk mendapatkan bantuan untuk mendaftar. Jadi pendaftaran ini penting sebab bila kita daftar, nama kita masuk ke dalam sistem. Dan dalam sistem tu dia akan mengenal pasti bila insyaAllah vaksinasi yang kita akan dapat dalam masa yang ditentukan. Dan kedua, bila mendapat temujanji untuk mendapatkan vaksinasi, silalah hadir ke tempat yang telah ditentukan. Sebab kita tahu vaksin ini sebenarnya amat berharga dan kita perlu memastikan setiap mereka yang mendapat temujanji datang pada waktu dan tempat yang diketatkan untuk memastikan kelancaran program vaksin kita. Dan yang ketiga yang saya ingin kongsikan adalah insyaAllah proses vaksinasi ini adalah selamat. Telah dijamin dan telah dikaji oleh pihak kerajaan dan semuanya. Dan insyaAllah ini adalah untuk kebaikan bersama. Jadi secepat mungkin yang kita dapat rakyat Malaysia untuk mendapat vaksinasi ini, secepat mungkin yang kita boleh atasi pandemik ini, insyaAllah. Okey, baik, insyaAllah. Itu dia Baik, terima penerangan kasih. yang cukup padat sekali daripada pengarah urusan hospital swasta, Encik Ahmad Syahizam Muhammad Sharif. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini merupakan kerjasama strategik yang kita harus hormatilah sebab inisiatif yang sangat kita perlu ambil kira. Bagi mereka yang belum lagi berdaftar, tolong banyak-banyak kan sama-sama kita menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Banyak yang telah pun dibelanjakan untuk vaksinasi ini, bukannya sikit-sikit duit kan yang kita libatkan. Ini yang perlu kita tahu. Baik.